Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fatin Syahida Rosdi. Tumpuan berita. Kerajaan Sarawak yakin 3 perkara yang dituntut dari Kerajaan Pusat dapat diselesaikan dalam tahun ini. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Upeng. Katanya perkara pertama adalah tuntutan Kerajaan Sarawak terhadap pelabuhan Bintulu, manakala yang keduanya mengenai pengambilan ke atas syarikat penerbangan Maswing. Premier Sarawak bagaimanapun enggan mendedahkan mengenai tuntutan ketiga ketika ditanya pihak media. Tiga perkara yang sedang kita bincang dan mungkin bisa balik kepada Sarawak. One of it is Bintulu Port. You tahu lah Maswing ada. Maswing. Ada 3. Yang tiga temu dah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan Majlis Sambutan Ulang Tahun ke-5 Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di salah sebuah hotel terkemuka di Kuching pada Selasa. Menjelas mengenai dana kekayaan berdaulat Sarawak yang akan bermula pada 2024, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari berkata lembaga yang akan menguruskan dana tersebut akan beliau umumkan secara terperinci dalam masa terdekat. Terdahulu semasa menyampaikan amanatnya, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari berkata statistik terbaru menunjukkan pendapatan isi rumah di Sarawak telah meningkat pada tahun 2022 daripada RM4,000 kepada RM6,500. Beliau juga yakin pendapatan isi rumah di Sarawak akan terus meningkat dalam tempoh 7 tahun lagi dengan syarat kerajaan negeri akan terus menyediakan infrastruktur dan pembangunan pendidikan kepada anak-anak negeri ini. Saudara-saudara, statistik baru menunjukkan household income kita, min income 2022 sudah meningkat. Daripada 4,000 sekarang ini 6,500 household income. Bagi saya lagi dalam masa 7 tahun ini, household income kita pun akan bertambah untuk rakyat. Dengan syarat kita teruskan pembangunan infrastruktur dan pembangunan pendidikan anak kita. Supaya mereka mempunyai disiplin yang baru, skill yang baru, sudah tentu gajinya akan baru. Bercakap lanjut mengenai perkara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari memberi bayangan Perkhidmatan Awam Sarawak akan menggunakan skim gajinya sendiri bagi menggantikan skim pensyen yang digunakan ketika ini. Sementara itu, Premier Sarawak berkata UKAS perlu memainkan peranannya dalam memperjuangkan kepentingan hak Sarawak melalui penyampaian informasi serta fakta yang tepat kepada rakyat. Katanya agensi media milik Kerajaan Sarawak, UKAS, mesti berani dan ke depan dalam memperakui semangat rakyat Sarawak dan memberikan perkhidmatan terbaik. Sebab itu UKAS mainkan peranan. Because UKAS is born in Sarawak. UKAS is fighting for the interest of Sarawak. UKAS must be there to acknowledge the spirit of rakyat Sarawak and deliver to the rakyat of Sarawak. Menyimbang sejarah penubuhannya, beliau berkata penubuhan UKAS pada 2018 semasa perubahan Kerajaan Pusat bertujuan membantu menyebarluaskan hasrat Kerajaan Sarawak dan pemimpin untuk membantu rakyat di negeri ini. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian, Speaker Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awang Nasa, Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John Sikitayai, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS Dato' Abdullah Saidul, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Dato' Hi Changki, Pengarah UKAS Samuel Simon serta div-div kehormat yang lain. Dalam majlis itu, Premier Sarawak diberi penghormatan melancarkan logo serta tagline baru UKAS, Saluran Informasi Rakyat.
Beliau kemudiannya menyampaikan sijil penghargaan kepada 27 organisasi media cetak, elektronik dan media baharu di Sarawak. Premier Sarawak turut menerima memento dari Dato' Abdullah berupa buku berjudul Hope and Transformation yang dikarang oleh penulis veteran Dr. Toman Mamora. Terdahulu, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Dato' Abdullah Saidul dalam ucapan aluannya berkata, UKAS memainkan peranan proaktif dalam usaha penyebaran pelbagai maklumat tentang inisiatif dan polisi kerajaan negeri. Menurutnya, sehingga kini UKAS telah melalui pelbagai peringkat perubahan dan kematangan untuk terus kekal relevan dan produktif. Sehingga hari ini, sudah 5 tahun UKAS berfungsi melalui berbagai peringkat kedewasaan, kematangan dan adjustment. Dan juga mencari identiti sebenarnya UKAS. Satu perjalanan yang tidak mudah, menerima banyak teguran dan kritikan yang kami anggap suatu yang konstruktif dalam proses membina sebuah organisasi yang kami mahu kekal relevan dan produktif demi mendukung agenda kerajaan Sarawak yang semakin agresif dan rancak. Sementara itu, beliau turut menyifatkan budaya kerja kaki tangan UKAS juga memainkan peranan penting untuk menyampaikan maklumat tepat kepada rakyat. Secara amnya ialah untuk menyalu maklumat yang sahih, cerita yang benar, mengurus persepsi yang kurang tepat, mentafsir yang tersirat supaya orang awam mudah memahami, bukanlah suatu tugas yang mudah. Mengumpul maklumat tentang isu dan keresahan rakyat untuk perhatian mereka yang berkenaan dalam jentera kerajaan, semua itu memerlukan kecekalan. Ini penting, kepekaan, ambil peduli, dan kemahiran yang efisien dan berdisiplin. Sentiasa bersedia, pasang mata, pasang telinga, untuk mengumpul pelbagai maklumat dan cerita yang perlu dikongsi dengan masyarakat untuk mengelak. Sementara itu, pengarah UKAS Samuel Simon dalam ucapannya pula memuji tindakan pantas serta visi Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari yang berkehendakkan kerajaan negeri memiliki agensi komunikasi tersendiri. Under the continuous leadership and direction of our YB Premier, together with the Honourable Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, the State Secretary, the Honourable Dato' Abdullah Saidul, Deputy Minister in the Premier's Department, Yang Berbahagia Dato' Hee Chang Kee, our Deputy State Secretary, and many others before them, UKAS has evolved into what it is today. And all of us are indeed very honoured to be a part of the Sarawak Civil Service, especially when UKAS was tasked to lead the Publicity Committee during the rabies outbreak and COVID-19 pandemic. Dalam pada itu, ketika ditemu ramah media, Samuel berkata UKAS kini berkembang menjadi entiti yang lebih kukuh dan matang. Ujarnya, dengan pelbagai pengalaman dan proses pembelajaran, UKAS mampu berada di barisan hadapan dalam menyalurkan informasi penting mengenai kerajaan Sarawak kepada semua lapisan masyarakat. Tambah beliau, keberanian dan semangat untuk terus berinovasi juga menjadikan UKAS terus kuat dalam menghadapi pelbagai rintangan yang muncul dari semasa ke semasa. UKAS seperti mana kita maklum ditubuhkan pada 2018, 1 Ogos, dan semenjak itu kita telah pun menjadi kita menjadi agak dewasa sebab permulaannya memang banyak cabaran. Lepas itu kita pun dapat menyesuaikan diri dengan terima kasih juga kepada pengarah-pengarah kita dulu yang telah memantapkan juga peranan UKAS. Jadi UKAS sekarang dah menjadi salah satu saluran yang utama untuk kerajaan Sarawak untuk menyampaikan maklumat tentang kerajaan Sarawak, inisiatif YB Premier kita kepada orang ramai melalui platform sosial media UKAS. Ditanya mengenai cabaran yang dihadapi UKAS sehingga kini, Samuel memberitahu antaranya mengenai akses internet di kawasan pedalaman Sarawak yang masih belum mencukupi sehingga mencetuskan masalah dalam menyampaikan maklumat melalui platform sosial media yang menjadi asas operasi UKAS.
Namun demikian tegasnya, UKAS tetap berusaha mencari jalan penyelesaian serta melaksanakan strategi alternatif mahupun langkah lain untuk memastikan maklumat disampaikan sebaik mungkin. Berita seterusnya, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dan Bandar Tayan dari wilayah Shandong, China telah memeterai memorandum persefahaman MOU untuk menjalinkan kerjasama lebih erat. Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng berkata tujuan MOU adalah untuk memperkembangkan dan meningkatkan lagi persahabatan termasuk kerjasama antara Majlis Bandaraya bagi kedua-dua pihak sekaligus menggalakkan persefahaman serta persahabatan antara rakyat Malaysia dan China. The two cities agreed to take concerted effort on the basis of equality and mutual benefit to further strengthen the friendly contacts and cooperation between the two cities and actively develop and establish the friendly city relationship. Both sides agreed to carry out the cooperation in the field of economy, trade, culture, tourism, city planning and development, etc. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam sidang media sempena Majlis Pemeteraian MOU di Wisma Bapak Malaysia pada Selasa. Dalam pada itu, beliau berharap dengan adanya kerjasama ini, kedua-dua bandar akan terus berhubung rapat untuk membuat perundingan mengenai perkara yang menjadi kebimbangan bersama. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, saksikan suasana majlis sambutan ulang tahun ke-5 UKAS di salah sebuah hotel terkemuka di Kuching pada Selasa. #Saluran Informasi Rakyat, salam UKAS.